Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua mahasiswa dan mahasiswi dan juga kepada seluruh warga kampus yang pada hari ini dapat menerima jemputan daripada kami PMI UGM seperti mana biasa, iaitu kita akan laksanakan Tiga Pondok pada setiap hari Jumaat. Dan saya harapkan kepada mahasiswa yang berada, boleh tak dekat sikit apa kita nak dengar tentang berkaitan dengan isu, bukan isu yang biasa, tapi ini adalah merupakan isu akidah, isu yang kita merupakan perlembagaan Al-Quran. Dan insyaAllah sahabat mana yang berada di luar, kita tak nafas, kita nak dengar. Okay, terima kasih. Dan terima kasih kepada pengurusi majlis, Saudara Muzir, dan juga pemidato yang pertama, iaitu Saudara Ibrahim, yang mana telah menceritakan kronologi bagaimana cetusan daripada Kepimpinan Kelantan sendiri untuk mewujudkan sebuah undang-undang yang dinamakan hudud dalam negara kita. Dan pada hari ini ditimbulkan kembali untuk kita nak melaksanakan hudud. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seperti di mana sebentar tadi kita diterima, kan? Sebentar tadi kita baru didengarkan, kan? Teguran-teguran tentang takwa, dan tentang bagaimana kita nak bina kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalaulah kita katakan bahawa kita ni bertakwa, tapi dalam masa sama kita menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah ada sebut tilka hududullah. Allah nak tunjukkan bahawa hudud ni adalah merupakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah cipta. Siapa ciptakan kita? Siapa cipta manusia? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa cipta segala alam buana ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu perancangan-perancangan, Allah dah tahu macam mana kehidupan manusia, dan Allah telah tetapkan hukum hudud ni adalah merupakan hukum yang sangat-sangat sesuai pada manusia. Tapi pada hari ini apa yang kita pelak, apa yang kita terima, iaitu hukum hudud diperlekehkan. Hukum hudud tidak diterima, dan hukum hudud menjadi persoalan sama ada sesuai ataupun tak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, hukum Allah adalah merupakan hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita ni adalah merupakan manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak tunjukkan ketakwaan kita? Bagaimana kita nak tunjukkan mampukah kita untuk menjadi hamba yang bertakwa? Kita laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ada Allah katakan, atau Allah Ta'ala nukilkan surah Al-Maidah yang bermaksud, kan, kalaulah bukan lagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, habis hukum siapa yang kamu nak ikut? Adakah hukum jahiliah? Sedangkan hukum Allah adalah merupakan hukum yang terbaik, kan? Hukum yang terbaik. Sahabat-sahabat boleh tengok dalam surah Al-Maidah, Allah dah sebut lagi, adakah kamu nak ikut hukum jahiliah? Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini, kan, kita sangat-sangat dihimpit, kan, dengan pelbagai fahaman daripada Yahudi, kan, daripada Kristianisasi, kan, dan ini adalah merupakan yang menyebabkan kita ni kadang-kadang kefahaman kita tertolak, kan, kefahaman kita tentang hudud, kan, tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala kita bermasalah. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di peringkat tadi pemidato yang pertama mengharapkan moga-moga kerajaan pusat memberi peluang bagaimana pelaksanaan. Sebab apa? Kita ni manusia, kan, kita merancang dan kita perlu gerak kerja. Kita perlu melaksanakan, bukan hanya kita mempersoalkan. Sebab apa? Sebelum ni kita pernah digemparkan dengan persoalan yang mengatakan bahawa kalaulah kita laksanakan hukum hudud, maka ramailah yang akan potong tangan, kan, kita akan makan sup tangan. Ini adalah merupakan salah satu kenyataan yang sangat-sangat kita rasakan satu kenyataan yang bodoh, kan. Sebab apa? Ini adalah merupakan hukum Allah, kan. Allah dah cipta kita dan Allah laksanakan hukum hudud ini. Bila mana manusia tengok perjalanan hukum ini, Allah akan lontarkan rasa gerun dalam diri kita. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berlaku masalah-masalah di antara zina, kan, di antara permasalahan minum haram. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat mengagumi daripada peringkat Perdana Menteri kita, kan, iaitu Datuk Seri Najib Razak sendiri. Dia menyokong maqasid syariah. Dia menyokong maqasid syariah. Agak-agak tahu tak apa maqasid syariah? Pernah dengar?
Tapi dalam maqasid syariah terdapat hukum hudud. Itu sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kefahaman perlu kita letakkan dalam jiwa kita. Kita kena letak. Kalaulah kita faham dengan maqasid syariah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Quran yang merangkumi kepada hukum hudud, maka kita tidak akan tolak hukum hudud secara bulat-bulat. Inilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagaimana kita nak wujudkan sebuah kepimpinan Islam, kita kena faham kan atas apa yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sahabat kita pertama telah ceritakan kan, di antara kesan-kesan daripada hukum hudud ini sendiri, dan mungkin saya akan ceritakan berkaitan dengan maqasid syariah yang mana sahabat-sahabat kadang-kadang kita ni dalam realiti kita berada dalam sebuah universiti teknologi dan sains, dan kita alhamdulillah kita ada FTI. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya menggunakan peluang yang ada ini sebagai platform daripada PMI, kita nak menjelaskan ataupun nak menceritakan berkaitan asas Islami ataupun maqasid syariah yang disampaikan ataupun yang dikeluarkan dalam buku itu sendiri. Iaitu maqasid syariah ni apa? Kan dia ada dua. Yang pertama, dia menjaga agama. Menjaga agama. Kan kalaulah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok hukum murtad, hukum murtad pada hari ini, dan berapa ramai umat Islam pada hari ini murtad, keluar daripada agama Islam tapi tidak laksanakan hukum hudud. Sedangkan dalam Al-Quran Nabi ada kata, dalam Al-Quran kan Allah ada kata, barang siapa yang murtad keluar daripada agama Islam, hukumnya adalah bunuh. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini adalah merupakan hudud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak laksanakan, maka kita membiarkan masalah itu terus merebak dan hingga pada hari ini kita tengok permasalahan akidah adalah merupakan permasalahan paling besar pada hari ini dalam negara kita. Kalau kita tengok di antara masalah-masalah ridha ataupun masalah-masalah murtad sangat-sangat meruncing dalam negara kita. So apa kita tak ada kefahaman tentang bagaimana kita nak menjaga agama dan seterusnya berkaitan dengan nyawa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada hukum hudud sendiri, Allah dikatakan kan, kalau kita membunuh kan, dan seterusnya daripada Al-Quran sendiri kita ada hukum qisas, dan hukum qisas yang termasuk dalam hukum hudud. Tapi sedangkan kita tengok pada hari ini berapa ramai ataupun di sudut pelaksanaan negara kita, kalau dah ada orang membunuh, dan apa kita nampak dia punya kesan ataupun dia punya hukum kan, kita tak memberi peluang kepada keluarga yang menerima musibah yang membunuh dia. Ini sahabat indah hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang kita ni terlepas pandang, dan kadang-kadang kita tak mengambil berat tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya tentang keturunan kan, kita tentang keturunan dalam maqasid syariah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan hukum hudud ini adalah untuk menjaga keturunan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum zina kan, hukum liwat kan, di antara masalah-masalah yang lain dalam persoalan keturunan ni, Islam sendiri menitik beratkan tentang keturunan. Dan kalaulah ada masalah di antara zina, masalah zina kan, Allah telah tetapkan dalam hukum hudud sendiri, kalaulah orang yang berkahwin bagaimana, dan kalau orang yang sudah berkahwin macam mana. Dan hukum hudud ini menjaga keturunan kan, keturunan manusia, keturunan Nabi Muhammad SAW daripada masalah-masalah zina. Ini kita nak tunjukkan bahawa betapa positifnya perlu kita sebagai seorang mahasiswa, orang yang faham tentang Islam, perlu kita terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya tentang akal kan, bagaimana kita nak menjaga akal kita kan, perlunya kita melaksanakan daripada sudut maqasid syariah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kadang-kadang kita ni terbiasa dengan suasana kita dengan keadaan yang teknologi kan, tapi sahabat-sahabat, saranan daripada saya, apa masalah di antara hukum hudud ni kadang-kadang timbul adalah di sudut kefahaman kita sendiri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, layarilah blog kan, layarilah di antara artikel-artikel yang telah dikeluarkan oleh ustaz-ustaz, sahabat-sahabat ustaz yang orang yang fikir tentang persoalan ni, cuba rujuk. Tak ada seorang pun ulama, tak ada seorang pun ustaz-ustaz yang mana mereka menolak tentang hukum hudud. Sebab apa? Jelas ini adalah merupakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kalaulah ada ustaz-ustaz, ada yang di peringkat orang yang faham tentang Islam, tapi disebabkan ada kepentingan yang boleh menyebabkan persoalan tentang hudud ni mereka memperlebihkan kepada persoalan lain. Itu ia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita kena jelas adalah pandangan-pandangan ulama yang jelas menyatakan bahawa hukum hudud ni perlu kita laksanakan. Kita nak menjaga manusia. Sebab ini adalah merupakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang permasalahan yang kedua kita kena jelas di sudut yang pertama tadi adalah merupakan kefahaman kita. Sahabat-sahabat, kita ada FTI, kita ada ustaz-ustaz di pusat Islam. Tanyalah kan, tanya sebab apa kadang-kadang macam tadilah, mungkin di peringkat pembicara yang pertama telah menjelaskan masalah sekarang, contoh macam menanya persoalan tentang hudud ni pada orang yang bukan haknya. Itu ya masalahnya, timbul persoalan kan, artis-artis mengatakan bahawa hukum hudud ni tak sesuai
tak berapa sesuai dengan zaman sekarang. Nak tanya, diorang ni faham tak tentang hudud? Kan dengan kepala terbuka kan, orang kata tak pakai tudung, tak menjaga aurat. Tapi bila tiba-tiba mempersoalkan ataupun memberi kenyataan tentang hudud. Ini sahabat-sahabat kita tengok sangat-sangat jelik kan masyarakat kita pada hari ini, sangat-sangat kita nak bercerita tentang Islam. Tapi dalam sesama kita nak melaksanakan hukum yang pada asasnya. Kan contoh macam jaga aurat. Dan hudud di sini adalah merupakan persoalan besar. Perlu kita laksanakan, perlu kita jalankan. Sebab apa? Di peringkat kami sendiri sebagai Persatuan Mahasiswa Islam, kita kena jelaskan bahawa apakah hukum hudud dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sudut kita bagaimana kita menjelaskan kepada sahabat-sahabat kita lain tentang hukum hudud. Dan sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu yakin Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita bukan sia-sia. Kan cipta kita atas muka dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni sebagai khalifah dan sebagai pemakmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tak melaksanakan hukum Allah, maka siapalah kita di atas muka bumi. Kisah daripada Ibrahim Adham, yang mana dia mengatakan ada pada seorang sahabat, dia bercerita, wahai Ibrahim Adham, adakah boleh kalau aku melakukan maksiat ataupun melakukan dosa di atas muka bumi ini? Apa yang dia katakan? Kalau kamu ingin lakukan dosa, kalau kamu ingin lakukan maksiat, kamu cipta kamu punya undang-undang, kamu cipta kamu punya dunia, maka kamu boleh lakukan maksiat. Tapi sahabat-sahabat kita tengok, kita sekarang ni berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap langkah kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak menerima pandangan manusia yang adalah merupakan pendatang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu kena jelas. Hukum Allah adalah merupakan hukum yang terbaik. Hukum kita kena pegang, hukum yang kita kena laksanakan, hukum kita kena tegas. Bukan semata-mata bila mana kita katakan contoh macam hukum hudud tak sesuai, tapi kita terima bulat-bulat, tapi kita tak memahami secara Islam, kita tak memahami secara hikmahnya kenapa Allah wujudkan hukum hudud. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya gunakan peluang ini untuk sahabat-sahabat, kalau boleh anda sebagai seorang mahasiswi Islam, gunakan kefahaman anda sebagai seorang yang berintelektual, anda gunakan kepentingan anda sebagai seorang mahasiswa untuk anda menyelami kan hukum-hukum yang sebenarnya dalam pandangan Allah SWT dan Allah telah tetapkan. Bukanlah semata-mata kita terima, bukan semata-mata kita bila mana telah ditetapkan, kita terima bulat-bulat. Tapi dalam masa sama kita perlu kaji secara ilmiah. Ini adalah merupakan kelebihan antum semua, kelebihan mahasiswa dan mahasiswi untuk kita mengkaji dan kita nak mendalami apakah hukum hudud yang sebenarnya. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Taala, mungkin sekarang itu saja pidato ataupun ucapan yang boleh saya sampaikan, saya kongsikan kepada sahabat-sahabat. Moga-moga program kita ataupun berkekona kita pada hari ini dapat diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita memperjuangkan ataupun kita mengatakan ataupun kita menceritakan tentang hak Allah. Sahabat-sahabat, ini mungkin yang terakhir. Kalaulah kita hak-hak manusia kita ada Suhakam kan, Suruhanjaya hak-hak manusia. Tapi adakah mampu kita buat Suruhanjaya hak-hak kita menjaga hak Allah? Kan sebab apa kadang-kadang kita memperjuangkan hak manusia sampai kita kadang-kadang nak terhabis kita punya tenaga kan, sampai kita berkorban kita punya diri. Tapi sejauh mana kita memperjuangkan hak Allah? Hudud adalah merupakan hak Allah kan, bukan hak manusia. Tiada siapa manusia yang boleh mempersoalkan, yang boleh mempertikaikan hak Allah. Tapi hukum hudud adalah merupakan hak Allah, yang hak bulat-bulat Allah telah nyatakan tilka hududullah, dan ini adalah merupakan hudud, adalah merupakan hukum Allah. Jadi situ sahabat, moga-moga gunakanlah peluang anda sahabat yang sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswa Islam untuk sahabat-sahabat mendalami dan untuk memperjuangkan hukum hudud ini. Moga-moga sahabat-sahabat yang di sekeliling kita dalam kampus kita faham tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum hudud. Bukan yang semata-mata kita terima, dan kajilah. Sebab apa? Islam itu sendiri, barang siapa yang berilmu, Allah akan tingkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.